بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم آمين 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 يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita telah pun memulakan perkongsian kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab yang dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman yang tak sunyi-sunyi menemani kita setiap masa untuk terus memberikan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang indah lagi menarik untuk sama-sama kita hayati. Dan hari ini alhamdulillah kita nak mulakan sekali lagi perkongsian kita, namun sebelum kita teruskan kepada perkongsian-perkongsian kita, adalah sama-sama kita buka dengan bacaan doa ringkas kita, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, pada hari ini kita harapkan seperti mana biasa, jangan lupa tuan-tuan sharekan pautan laman sesawang kita di Facebook My Quran Time ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini bukan takat kita sahaja beroleh manfaatnya, tetapi insya-Allah mudah-mudahan ia sampai ke seantero dunia, Ustaz, biiznillah taala. Lalu sebagai permulaan kita, Ustaz, kita nak lihat terlebih dahulu apakah sinopsis ayat-ayat yang kita akan kongsikan pada hari ini, khususnya daripada muka surat yang ke-566 ini, melibatkan dua surah, iaitu surah Al-Haqqah dan juga surah Al-Qalam. Terlebih dahulu kita akan bicarakan sebentar nanti. Bermula daripada sinopsis yang pertama, iaitu kita nak lihat daripada ayat yang kita bacakan nanti, bagaimanakah kenengerian, betapa ngerinya hari kiamat, dan bagaimanakah balasan orang-orang yang mendustakan akan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Di sana juga kita akan lihat bagaimana perintah kepada Nabi SAW supaya bersabar, dan telah pun diberikan peringatan Al-Quran secara universalnya kepada kita semua. Dan dalam ayat-ayat yang kita akan sentuh hari ini juga, kita akan lihat bahawasanya kiamat itu merupakan hari yang pasti, dan di sana terdapatnya kisah-kisah kaum yang telah dibinasakan oleh Allah kerana keingkaran mereka untuk menerima kebenaran ini. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama sekali lagi, di mana kita kata seperti mana kebiasaannya, kita nak dengar terlebih dahulu bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang indah-indah. Daripada apa yang kita bakal kongsikan tadaburnya sebentar nanti, kita nak lihat terlebih dahulu daripada firman Allah yang terkandung dalam surah Al-Qalam. Ya Ustaz, insya-Allah saya serahkan kepada Fadil Ustaz Tarmizi untuk membacakan ayat tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza pada yang bahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad ataupun Ustaz Syam kita, subhanallah, yang mewarnai My Quran Time pada hari ini, merah ini, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih ya Ustaz Syam, ya, subhanallah. Dan juga tak lupa pada ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat My Quran Time, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Moga-moga terus sihat ceria, gembira bersama dengan Al-Quran. Dan hari ini kita sudah menjengah ke halaman akhir surah Al-Qalam. Kita nak baca permulaan ini ayat 43 sehingga ayat yang ke-52 di juzuk yang ke-29. Masya-Allah, sikit lagi nak habis dah kita punya My Quran Time, subhanallah. Moga-moga terus kita dapat bersama dengan Al-Quran, insya-Allah taala. Hari-hari kita sebelum ni kalau kita cuba renung sejenak, Ustaz Syam, banyak dah tu. Tengok balik, Allah bukan satu benda yang mudah, Ustaz Syam. Dan juga
sangat mahal harganya, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, tadabburnya, yang kita belajar bacaannya, baca sama-sama. Allahu akbar. Moga-moga Allah Subhanahu taala terus memudahkan kita. Mari kita mulakan terlebih dahulu ayat 43 sehingga ayat yang ke-52 surah Al-Qalam. Kita cuba baca dengan bacaan murattal sabah. Allah. Kalau jadilah. Amin. InsyaAllah. Kalau tak jadi sabar je lah. Subhanallah. Mohon juga Al-Fadhil Ustaz Syam untuk menyemak, takutlah ada silap salah baca ke apa. Ini tuan syekh kita ni, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Jom ibu ayah sekalian kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا
ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehinggalah tiba kepada kita pada hari ini. Masya-Allah, tabarakallah, ayat-ayat yang telah dilagukan atau dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tazmizi Abdul Rahman tadi sesuai dengan maknanya Ustaz ya. Yes, Ustaz bawakan lagu sabar. Orang kata lagu sabar ni untuk lagu sedih-sedih Ustaz ya. Betul. Dan sememangnya kalau kita lihat maksud-maksud yang terpapar secara terjemahannya pun menggambarkan kepada keadaan yang menyedihkan sebenarnya. Kalau kita lihat bermula daripada ayat yang ke-43 ini tuan-tuan, puan-puan dan juga para penonton, ayah-ayah ibu yang sudi untuk menatap muka surat 566 ni, cuba kita lihat daripada ayat yang ke-43, namun terlebih dahulu kita lihat sedikit daripada muka surat yang sebelum daripada ini yang telah kita pelajari semalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita untuk mengenang akan tiba satu saat, iaitulah tibanya hari kiamat kepada kita. Di waktu itu akan berlaku satu keadaan manusia-manusia yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk sujud pada Allah pada hari tersebut, sedangkan mereka sebelum daripada itu tak pernah tunduk sujud, tak pernah salatlah, senang ceritanya mereka itu tidak akan lagi berupaya untuk sujud salat di akhirat kelak. Sujud pun tak boleh, apatah lagi nak buat amal-amal yang lain. Inilah hakikat yang kita tahu daripada kehidupan akhirat. Sekali kita melangkah masuk ke alam akhirat, bermula daripada alam kubur, sudah tidak ada ruangan untuk kita berbuat amal. Kalau kita tak buat amal di dunia, jawabnya kita takkan ada peluang untuk beramal di akhirat sama sekali. Lalu bagi manusia yang tak beramal ni, tuan-tuan dan juga puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu dan juga seluruh yang menonton rancangan My Quran Time ini, kita lihat ayat 43. Allah menyatakan bahawasanya manusia yang dalam keadaan dia tahu dia tidak beramal di dunia, apatah lagi pada amal yang paling besar yang namanya tunduk sujud pada Allah, salat ni, agak-agak dia akan bangkit pada hari kiamat bagaimana tuan-tuan? Adakah dia akan bangkit seperti mana manusia yang tak salat pada dunia ini bangkit? Orang kalau tak salat di dunia ini, kalau dia dah terbiasa dengan amal-amal tak salat ni, kadang-kadang dia gembira sebab tak sembahyang lah. Banyak masa konon-kononnya, na'udzubillah min zalik. Tetapi keadaan ini takkan berlaku di akhirat. Semua yang tak salat di dunia, yang tak tunduk sujud pada Allah di dunia, dia akan bangkit kata Allah dalam keadaan dia akan khasyi'ah. Kalimah khasyi'ah ini tertunduk ketakutan. Dia akan bangkit dalam keadaan dia tahu dia telah berbuat kesalahan yang paling besar kepada sesuatu yang maha besar, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Tertunduk pandangan matanya ketakutan, dan mereka akan hadir di hadapan Allah dalam keadaan merasa teramat-amat hina. Kalaupun di dunia dia mungkin berbangga tidak salat, dia mungkin berbangga tak sujud pada Allah, tapi di akhirat orang-orang sebegini Allah akan bangkitkan dalam keadaan ketakutan lagi merasa hina. Sedangkan kata Allah, keadaan itu tak sepatutnya mereka hadapi di akhirat kalaulah mereka memilih untuk sujud kepada Allah sewaktu di dunia. Lantaran itulah di hujung ayat ni tuan-tuan dapat lihat Allah kata waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sedangkan kata Allah, waktu di dunia dulu mereka telah pun diseru untuk sujud kepada Allah dalam keadaan mereka itu sejahtera. Maksudnya kita time kita sihat, jangan lupa Allah, jangan lupa untuk tunduk sujud pada Allah, sebab akan tiba kesihatan kita ini akan dicabut, lalu kita tidak lagi berupaya untuk sujud. Kalau didengarkan tentang khabar berkenaan tentang akhirat yang tidak membenarkan orang-orang yang sujud, yang tak sujud di dunia untuk sujud di akhirat, kalaupun di akhirat nanti dikisahkan mereka ini cuba untuk tunduk, tetapi tiba-tiba belakang mereka itu melenturkan kembali badan sehingga tertegak. Ini keadaan yang akan berlaku kalau kata kita tak nak sujud di dunia. Allah takkan izinkan sama sekali kepada kita untuk tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sebeginilah yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Apa dia? Orang-orang yang tak nak sembahyang, tak nak salat, yang tak nak tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap Nabi datangkan dengan khabar gembira dia tak peduli, Nabi sampaikan dengan khabar menakutkan dia tak peduli. Maka pada waktu itulah
kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang jenis begini Allah minta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan urusan mereka dengan Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita bertekak dengan dia pun tak guna juga. Dia tanya kenapa saya kena sembahyang, sedangkan jawapannya dah ada, iaitu kita ni hamba Allah, kita kena salat. Tapi kalau kita dah suruh, kita suruh, dia tetap juga tak nak mendengarnya, tak nak mengikutinya. Kata Allah, orang-orang sebegini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan mereka. Sebab apa? Sebab Allah sendiri yang akan mengambil tindakan kepada mereka dengan mendatangkan kepada mereka hukuman-hukuman yang akan tiba secara beransur-ansur. Orang kata kalau orang buat jahat ni biasanya orang kata akan dapat terus pembalasan. Tak begitu. Orang-orang yang berbuat jahat di dunia tak kiralah sama ada kepada Allah ataupun kepada manusia. Mereka itu kadang-kadang ditangguhkan hukuman mereka itu sedikit demi sedikit. Di sinilah kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan datangkan hukuman kepada mereka secara beransur-ansur. Bagaimana? Allah telah menyatakan dalam firman-Nya yang lain, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kata Allah, bila mana manusia itu melupakan akan perintah daripada Allah, peringatan-peringatan daripada Allah itu dilupakan, bukan mereka terus susah tak, Allah kata kami akan bukakan segala pintu kesenangan untuk diri dia sampailah dia mencapai puncak kesenangan dalam hidupnya. Pada ketika itulah Allah akan renggut nyawa dia. Allah akan datangkan azab daripada Allah dalam keadaan dia terpinga-pinga. Lantaran itulah kata Allah dalam ayat berikutnya, ayat 45, kata Allah, wa umlilahum, kami berikan tangguh kepada mereka. Inilah yang kita bimbang sebenarnya. Kalau kita tidak mengambil peringatan, kita ingat dengan senangnya kita di dunia dengan meninggalkan perintah Allah ataupun melanggar larangan-larangan Allah, itu bukti kita berada di bawah rahmat ataupun kasih sayang Allah. Tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala boleh berupaya untuk membuatkan orang-orang yang telah pun melanggar perintah-perintahnya ini, dia panggil lupa dan juga leka terhadap peringatan-peringatannya, dengan diberikan segala kesenangan, diberi tangguh hukuman-hukuman kepada mereka. Sedangkan kata Allah, inna kaidi matin, apa yang Allah buat ini adalah merupakan satu tipu daya yang sangat-sangat teguh, yang mana kalaulah sesiapa yang terkena dengan tipu daya ini, dia akan lupa akhirat yang tiba dalam hidup dia, dia akan lupa perintah-perintah Allah, dia akan bersenang lenang sampailah tiba masanya. Tetapi perbuatan manusia ini, kalau kita katakan bagi kita yang mudah-mudahan terbiasa dengan salat, terbiasa dengan taat pada Allah, pada waktu ini kita akan geling kepala. Adakah mereka ni tak sampai kepada mereka peringatan? Maka di sinilah Allah tanyakan kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala ini, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Dalam ayat yang ke-46 Allah kata, atau engkau Muhammad meminta bayaran daripada mereka sehingga mereka itu dibebankan dengan hutang. Maksudnya waktu Nabi SAW ajak mereka kepada jalan kebenaran, jalan kebaikan ini, adakah mereka tak nak ikut Nabi? Sebab Nabi setiap kali Nabi sampaikan dakwah, Nabi minta duit daripada mereka. Adakah ibaratnya Nabi menyusahkan mereka sampai mereka tak nak ikut peringatan daripada Nabi? Ataupun kata Allah, am indahumul ghaib fahum yaktubun, ataupun mereka ni tahu sangat tentang hari akhirat, apa yang akan mereka terima daripada azab Allah Subhanahu wa taala kemudian hari, ataupun tahu siapa yang akan masuk dalam syurga ataupun siapa yang tak masuk dalam syurga. Adakah mereka sampai tahu perkara-perkara yang gaib sampai mereka berani menentang Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya? Lalu daripada perlakuan manusia yang sebegini, Allah didik Nabi SAW. Ini yang disebutkan dalam sinopsis tadi, perintah daripada Allah. Kalau kita berhadapanlah dengan manusia yang kita dah tegur dia macam-macam, kita dah berikan peringatan macam-macam, dia tetap tak ambil ingat apa perintah Allah. Allah kata, fasbir li hukmi rabbik. Allah kata, wahai Muhammad, sabarlah kamu dengan ketetapan daripada Allah. Allah yang tetapkan bagi kita, tetap kena sampaikan peringatan daripada Allah. Kalau tak sampaikan, kita tak jalankan tugas. Tapi kalau kita berhadapan dengan manusia-manusia sebegini, kita kena banyak-banyak, orang Perak kata sabar. Kena banyak sabar. Tak banyak sabar, habislah kita. Sebab kita nak bawa manusia menuju ke syurga Allah ni bukan kerja yang senang, dan kita nak selamatkan manusia daripada azab api neraka juga begitu. Dan diberikan contoh kesabaran itu perlu sampai ke tahap mana?
kesabaran itu perlu sampai ke tahap jangan sampai kita terbuat apa yang pernah dilakukan dalam sirah yang lalu berkenaan tentang seorang nabi yang dinamakan sebagai Nabi Yunus alaihi salam. Apa cerita Nabi Yunus ni? Satu ketika mana Allah mengutuskannya kepada kaumnya, dia dakwah kaumnya tapi kaumnya menentang. Betul. Nak ikut tu barang, nak ikutlah. Memang tak nak ikut langsung lah cerita. Sampaikan Nabi Yunus alaihi salam pada ketika itu seolah-olah berputus asa lalu berpaling daripada meneruskan tugas dakwahnya, dan kita tahu ringkas ceritanya akhirnya tercampaklah baginda ke dalam laut. Ringkas ceritanya sampai ditelan oleh ikan yang besar. Maka kata Allah, kalaulah bukan kerana rahmat daripada Allah yang menaungi kehidupan Nabi yang dikenali sebagai insan yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itulah kata Allah pasti dia akan tinggal di tempat yang tandus dalam perut ikan paus tersebut ataupun ikan yang besar tersebut sampailah kepada hari kiamat. Maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walaupun baginda telah melakukan kesilapan pada waktu itu, baginda tetap diberikan kemaafan oleh Allah sehinggalah dipilih menjadi orang-orang saleh. Ini ceritanya sampai setakat ini, dan hari ini kita tak lupakan untuk kita nak pilih apakah perkataan yang dapat kita perolehi daripada muka surat kita ni Ustaz 566 ni. Kalimah nabadha yang terkandung pada ayat yang ke-49. Lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan kalimah lanubidha bil ara' iaitu pasti dia akan tercampak ataupun dicampakkan. Kalimah nabadha ni maksudnya apa dia tuan-tuan? Membuang, mencampak, melemparkan dan juga membaling sesuatu. Allah gunakan kalimah ni dalam Al-Quran sebanyak 12 kali sebutan yang boleh kita dapati dalam Al-Quran. Betul. So kita dapat lihat daripada muka surat ini, salah satu daripada ayat yang kita dapati cukup hebat untuk kita nak dapat amalkan dalam hidup kita. Dalam kita nak berkongsi kebaikan ni, orang yang berkongsi kebaikan dia kena banyak-banyak sabar Ustaz. So kita nak bagi punch untuk hati kita dengan sabar ni Ustaz. Masya-Allah. Kita bacakan ayat berkenaan tentang sabar ni daripada ayat yang ke-48 dan 49. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih al-Fadhil Ustaz Syam. Subhanallah. Tadi kita dah baca murattal sabar, kita cuba mujawwad sabar pula Ustaz Syam. Kita izin hebat. Allahu akbar. Subhanallah. Jom ibu ayah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Allah. Boleh tak Syam?
Masa dulu teringat kecil-kecil, kita. kecil-kecil dulu selalu dengar Masya ni Allah. kumpulan kata silap Al-Jawahir ke Al-Suraya ke, wallahu alam tak Ini ingat. kalau kita kata kalau dengar lagu ni lah, semua tahu kata kita sedang berada di majlis tilawah Tilawah. Quran. Allah, betul Ustaz Syam. Allahu akbar. Okey, masya-Allah Ustaz. Jadi itu Ustaz Syam. itu dia. Ustaz Syam dah kongsikan tadi, subhanallah, betapa dalam jiwa kita, dalam diri kita mesti kita isi dengan Al-Quran kan. Kalau kita dengar pun dah dapat rahmat. Tambah-tambah kalau kita hayati, kita ikuti, kita belajar pula tadabbur dia, pasti dia akan menyegarkan hati kita, jiwa kita, iaitu jiwa yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah taala. Banyak lagi yang kita nak dengar sekejap lagi kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Syam. Namun kita nak singgah jap dekat ruangan tajwid kita hari ini, apakah yang telah kita sediakan, iaitu menyempurnakan hukum mad lazim kalimi muthaqqal dalam ayat yang kita nak baca sebentar nanti, iaitu permulaan surah Al-Haqqah ada 3 kali diulang. Antaranya auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Sadaqallahul azim. Iaitulah ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga permulaan surah Al-Haqqah. Ada satu hukum mat, iaitulah huruf mat bertemu dengan huruf yang bersabdu selepasnya, iaitu Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Salah tu kalau baca tu tak betul lah tu. Kan, sebab nama dia mat lazim kalimi muthaqqal, baca dia mesti 6 harakat panjang dia. Dekat mana? Dekat ha tu. Sebab apa? Selepas tu bertemu dengan huruf yang bersabdu, huruf qaf tu ada sabdu. Jadi kita kena baca 6 harakat. Tak boleh kurang. Macam mana? No discount Lazim lah. lazim tu mesti. Mesti kena 6 harakat kan. Cara baca dia ataupun cara kira dia, ada guru-guru kita ajar kadang-kadang daripada tutup genggam kepada buka 1 2 3 4 5 6, ataupun daripada buka pada tutup Al-Haqqah, kan 6 harakat. Jadi ketiga-tiga ayat tadi, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, mesti kita baca dengan mad lazim kalimi muthaqqal, dan sebenarnya kita selalu jumpa dalam Al-Fatihah kan. Kalimah ad-dallin, tinggal lagi cukup tak 6 harakat kita baca. Ada tak sabdu dekat lin tu contohlah, ataupun kat sini dekat qaf tu ada sabdu dia. Jadi selamat mencuba dan selamat menyemak bacaan dengan guru-guru Al-Quran kita. Moga-moga bacaan kita bertambah baik, insya-Allah taala. Wallahu alam. Selamat mencuba insya-Allah. Terima kasih. Fadhil Ustaz Syam, silakan. Alhamdulillah, sempurna hari ini tajwid kita. Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita dah selesai bahagian yang pertama, tapi surah yang pertama yang kita pilih untuk hari ini belum lagi selesai. Betul. Ada 2 lagi ayat yang berbaki yang tak sempat kita lihat tadi, iaitu kesimpulan akhir daripada surah Al-Qalam ini. Setelah Allah perintahkan Nabi kita untuk bersabar dengan dakwah yang baginda lakukan, disebabkan Nabi ni banyak sangat sabar dia. Orang tekan macam mana pun dia tetap meneruskan kerja buat dia, sampai orang yang menentangnya itu rasa geram, rasa dengki je. Kenapalah dia tak berhenti-henti dakwah dia? Sebab Nabi sabar. Maka di situlah pada ayat yang ke-51 disebutkan berkenaan tentang bagaimana orang kafir ni nak sangat untuk nak mengenakan Nabi pertama dengan Ain. Ain ni satu jenis sihir yang datang daripada lirikan mata manusia dia kerana dengki, tapi sebab Allah pelihara Nabi, Nabi terselamat. Maka bila mana Nabi terselamat daripada fitnah Ain yang dibuat oleh orang-orang kafir, mereka melontarkan pula perkataan yang menyakitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak mudarat dengan sihir, mereka mudaratkan dengan perkataan pula. Lantaran itulah disebutkan dalam ayat yang ke-51 ni, Allah kata wa yaquluna innahu lamajnun, mereka tuduh Nabi gila. Allahu akbar. Maka bila mana dia orang tuduh Nabi gila, Nabi tak boleh layan dia orang. Kalau layan sangat nanti kan teruk kita nak melayan mereka. Maka Allah sendiri yang memberikan jawapan, kata Allah, Nabi bukan gila. Sebaliknya apa yang Nabi sampaikan daripada dakwah baginda, daripada peringatan itu tidak bukan adalah zikrul lil alamin. Al-Quran yang sampai pada kita ni adalah merupakan peringatan daripada Allah untuk sekalian alam. Maka dengan itulah kita ditamatkan surah Al-Qalam. Kita nak berpindah kepada surah yang baru. Tapi sebelum kita nak masuk surah baru, macam biasa nak dengar lagi suara yang dirindui selalu ni, iaitu suara Al-Fadhil Ustaz Tamizul Rahman untuk membacakan kepada kita awal-awal surah Al-Haqqah. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syam.
ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak praktik terus ulang kaji tajwid tadi dengan bacaan kita pada sesi kedua ini. Kita nak baca awal surah Al-Haqqah ayat pertama sehingga ayat yang ke-8. Tadi kita dah baca dengan sabar, yang ni barangkali kita baca dengan bacaan tentang kiamat satu persoalan Apa agak-agak? mungkin Taranum Ras boleh kot. Itu yang terbaik tinggi Masya Allah. suaranya. Kita cuba bacaan murattal Ras insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, apa yang telah dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman sebentar tadi, kalau kita benar-benar menghayatinya dengan melihat kepada terjemahan. Ini antara caranya Ustaz ya. Betul. Dengarkan bacaan-bacaan yang baik, sambil kita dengar tu cuba kita ikuti terjemahannya bersama-sama. Betul. Apa yang dibacakan dengan lagu ras tadi, lagu ras ni difahamkan ianya adalah untuk contohnya memberikan ancaman, ayat-ayat yang tegas, keras ni biasanya digunakan lagu ras ni. Saya taklah pandai sangat Ustaz Syam adalah sikit-sikit pengalaman banyak di tanah suci kan. Biasanya kalau di Makkah tu kan Syekh Abdul Rahman Sudais kan. Abdul Rahman Sudais itu lagu Syekh ras Abdul Al-Juhani yang tegas kan bacaannya, Okay. subhanallah. So apa yang dikongsikan daripada bacaan itu sendiri, kalaupun belum sampai kepada tadaburnya, kita dah dapat merasakan kesan pada jiwa kita. Apatah lagi bila mana disebutkan di hujung surah Al-Qalam tadi, Al-Quran itu sememangnya ayat surah-surah apa yang terkandung di dalamnya adalah berbentuk peringatan. Dan antara peringatan terbesar daripada Al-Quran iaitulah peringatan tentang sesuatu yang akan tiba kepada kita sama ada kita suka ataupun tidak, yang namanya hari kiamat. Lantaran itulah Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu memulakan surah yang berikutnya sebagai menjawab kepada apa yang telah disebutkan dalam ayat 52 surah Al-Qalam yang lalu. Peringatan itu mesti disampaikan. Apakah peringatan tersebut? Iaitu Al-Haqqah. Satu daripada nama-nama kiamat, iaitulah Al-Haqqah.
Apa yang dimaksudkan dengan al-haqqah daripada sudut bahasanya Ustaz? Iaitulah al-haqqah ni daripada sudut bahasanya itulah sesuatu yang pasti akan terjadi. Sama ada kita nak percaya ataupun tidak, orang yang beriman ataupun tidak, dia pasti akan melihat hari tersebut pasti akan terjadi, iaitulah al-haqqah, hari kiamat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja hendak mengkhabarkan tentang kiamat, Allah betul-betul nak bagi kita faham tentang hakikat hari kiamat, dengan dia nak khabarkan kepada kita kiamat itu bagaimana supaya timbul peringatan itu dalam diri kita sebenar-benarnya. Lalu ditanyakan dengan beberapa bentuk pertanyaan selepas daripada itu, mal haqqah, apakah itu al-haqqah yang kita faham tadi, sesuatu yang pasti terjadi. Wa ma adraka mal haqqah, Tuhan tanya lagi, ulang lagi, adakah jalan di sana untuk kamu mengetahui apakah itu al-haqqah? Tak lain tak bukan antara jalan untuk kita ketahui tentang hari kiamat ni, iaitulah menerusi Al-Quran yang telah disampaikan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada ayat ketiga, Allah tidak terus menceritakan tentang kiamat. Tetapi Allah terlebih dahulu hendak menceritakan tentang golongan-golongan yang mengkufuri tentang adanya hari kiamat sebagai kesinambungan cerita dalam ayat yang sebelum daripada ni, yang ketika mana Allah suruh sujud, Allah suruh taat pada Allah, dia tak nak sebab dia tak percaya kepada hari kiamat. Orang-orang sebegitu telah pun ada dalam sejarah kemanusiaan yang ada di muka bumi ini, terutamanya yang melibatkan dua kaum yang memang terkenal sebagai penentang para rasul yang telah diutuskan oleh Allah, yang telah menyampaikan peringatan supaya mereka berbuat baik di dunia, menyembah akan Allah, jangan melakukan kejahatan di atas muka bumi ini sama ada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sekalian yang lainnya. Tetapi mereka ni tergolong dalam golongan yang tak nak percaya, seperti mana golongan musyrikin yang satu ketika dahulu juga tak percaya dengan Nabi di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ceritakan terlebih dahulu balasannya. Ibarat kita kata, kalau kita ni nak cerita langsung tentang hakikat sesuatu, kadang-kadang memerlukan masa yang panjang untuk orang nak faham. Tetapi senang cerita, kalau orang tanya pada kita, kenapa kita ni tak boleh nak merempit motor? Tak boleh nak merempit motor lah. Kalau kita nak cerita panjang lebar, benda tak baik sebagainya, susah. Kita kata mari sekejap, jom ikut kita pergi ke hospital, Itu dia. tunjuk terus, ini akibat merempit, contohnya lah. So budak-budak yang nak merempit tadi kata, faham dah. Sekarang ni untuk orang-orang yang tak percaya dengan akhirat, Allah terus tunjukkan contoh orang-orang yang menentang beriman kepada hari kiamat yang akan datang satu ketika nanti, bermula daripada kazzabat Thamud wa 'Adun bil Qari'ah. Bukan tak ada orang yang kufur kepada hari kiamat sebelum daripada zaman Nabi, ada. Tetapi bagaimanakah nasib mereka? Dua kaum yang terkenal yang telah pun mendustakan hari kiamat. Yang pertama namanya Thamud, iaitu kaum Nabi Nabi Saleh, manakala kaum 'Ad adalah kaum Nabi Hud. Dua-dua ini Allah telah pun memberikan pembalasan yang sempurna kepada mereka atas kekufuran mereka tersebut. Iaitulah yang pertamanya, Allah kata kaum Thamud yang disebutkan di awal ayat yang keempat tadi, bagaimana Allah memusnahkan mereka. Allah musnahkan dengan bitaghiyah, dengan satu pekikan ibarat petir yang melampau bunyinya. Na'udzubillahi min dalik. Hari ini kalaulah berdentum bunyi guruh di langit sehingga menghasilkan cahaya petir selepas daripadanya, kita kata pada waktu itu pun kita dah Allahu Akbar. Betul. Rasa seram hati kita kan. Tambah-tambah kalau kita kata kena pula dekat dengan kita, tengok ada pokok yang tumbang di panah petir yang datang guruh selepas daripada petir tersebut, menggerunkan kita. Tetapi setakat ni kita tak melihat lagi di hadapan mata kita bagaimana orang-orang yang dimusnahkan oleh Allah dengan pekikan yang sebegitu rupa, melainkan ia datang daripada perkhabaran yang dulu. Tapi perkhabaran ini diketahui oleh orang-orang yang mendiami kawasan semenanjung tanah Arab. Kisah ini bukan kisah yang orang kata ganjil ataupun tak biasa didengari. Tetapi bagaimana manusia mengambil peringatan daripadanya, inilah yang menentukan tindakan mereka selepas daripada itu. Bukan takat satu, Allah bagi dua. Tak cukup dengan contoh satu, ini contoh kedua. Kalau yang tu dah patah riuk, yang ni mungkin kita kata terlantar. Kalau budak-budak yang kata terlibat dengan merempit ni, minta maaf yang anak-anak kita ni, kita harap mereka melihat akibat sebelum melakukan tindakan. Bukan kita kata sengaja kita melarang, tapi kita nakkan kebaikan seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bukanlah Nabi sengaja nak menyusahkan umatnya untuk melakukan itu dan ini, menjauhi itu dan juga ini, tetapi Nabi nak menyelamatkan kita daripada azab kemurkaan Allah yang pasti akan tiba, terutamanya bila tibanya kiamat. Wa amma 'Adun, adapun kaum 'Ad, kaum Nabi Hud, bila mana mereka menolak untuk beriman kepada hari kiamat seperti mana yang telah diperingatkan oleh Nabi Hud,
Allahu akbar. Cuba lihat dalam ayat yang ke-6. Allah kata wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Bagi kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan oleh Allah dengan angin taufan yang sangat-sangat sejuk. Kalau kita mendengar berita bencana alam tentang taufan di serata dunia, Allahu akbar. contohnya yang terkenal dengan taufan ni Ustaz, Amerika Syarikat kalau kita dengar tentang taufan ini, kalau diberitakan taufan itu melanda sesuatu kawasan dengan kelajuan antara 120 km sejam kelajuan anginnya sehinggalah kepada 160, ada yang mungkin dekat-dekat 200. Melanda satu kawasan dalam masa yang tak sampai pun sejam dua. Itu pun telah pun memusnahkan kawasan tersebut dengan kemusnahan yang bukan kita kata sikit-sikit. Bila mana laporan itu dikeluarkan, berapakah anggaran kerosakan sampai mencecah bilion ringgit dia punya kemusnahannya. Tetapi tuan-tuan, disebabkan kemurkaan Allah kepada kaum 'Ad, Allah datangkan angin taufan dengan tempoh masa yang lebih panjang. Ini ayat yang diceritakan oleh Allah, ayat yang ke-7. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah turunkan kepada kaum 'Ad, tuan-tuan, 7 malam 8 hari. Allahu akbar. Tuan-tuan, saya waktu nak memberikan faham kepada diri saya tentang ayat Allah Ta'ala ini, saya ambil blender, bubuh daging-daging dalam tersebut. Cuba tuan-tuan tekan blender tak salah lama. Lebih kurang dalam kita kata seminit dua je. Apa jadi pada daging tersebut? Masya-Allah. 2 minit, 3 minit. Ya. Cukup. Betul. Akan hancur berkecai daging tersebut. Itu baru 2-3 minit. Bayangkan taufan yang bergulung tersebut memutar seluruh mereka yang berada di dalamnya, ibarat kita kata pusingan blender tadi, alat pengisar tadi, untuk tempoh 7 malam 8 hari ini. Itu sebab kalau kita pergi kepada kawasan penginapan mereka pada hari ini, hasil daripada tinggalan sejarah kita dapat melihat bangunan-bangunan mereka itu ada, tetapi orang-orangnya telah pun tiada, sehingga kan tulang belulang pun tidak berbaki, sama ada daripada kalangan Thamud ataupun daripada kalangan 'Ad. Tuan-tuan, pergilah ke tempat-tempat tersebut untuk mengambil peringatan daripadanya, seperti mana firman Allah, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, kata Allah, dan berjalanlah kalian semua ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan lihat sendiri bagaimanakah kehancuran yang Allah telah berikan kepada kaum-kaum yang telah mendustakan terutamanya hari kiamat ini. Dan kalau kita pergi, alhamdulillah Ustaz, saya berkesempatan waktu saya belajar dulu, dan selepas belajar pun sempat pergi untuk pergi ke tempat, salah satunya itulah kawasan Madain Saleh, tempat penginapan kaum Nabi Saleh, iaitulah kaum Thamud. Bila pergi sana, subhanallah, kita dapat lihat batuan yang besar yang telah pun ditebuk oleh mereka untuk menjadikan rumah kediaman yang begitu hebat. Ditunjukkan tentang peradaban yang mereka miliki. Mereka ada parlimen mereka sendiri, subhanallah. Dia ada tempat untuk bersidang, ada tempat untuk kerajaan. Maksudnya bangsa itu telah pun dibangunkan dengan tamadun yang hebat. Tetapi pelik bila kita pergi ke tempat tersebut, satu cebis tulang mereka pun tak ditemui oleh ahli sejarah. Maksudnya memang dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Inilah yang kita bimbang bila mana kita berani untuk menafikan kebenaran yang telah pun Allah sampaikan kepada kita. Andai kata Allah pilih untuk hancurkan kita, kita pasti akan binasa sebinasa-binasanya. Maka lantaran itulah di hujung ayat yang ke-8 tersebut Allah tanyakan kepada kita, bagi mereka yang masih lagi tak percaya tentang hari kiamat ini, mereka itu ditanyakan, fahal tara lahum mim baqiyah, ada tak kamu lihat baki-baki yang tersisa daripada kehancuran tersebut. Itu yang sebab bila mana kita pergi kepada kawasan-kawasan yang telah pun dilanda dengan kemusnahan ini, ada yang pergi kepada Laut Mati contohnya, yang pergi ke Madain Saleh, ada yang pergi ke kawasan 'Ad. Kawasan 'Ad ni kawasan bumi bumi Yaman, di kawasan atas daripada Hadramaut. Di situ kita katakan ada kawasan antara kawasan tempat tinggal kaum 'Ad. So pada waktu itulah di sana disebutkan bagaimana kehancuran yang Allah lakukan kepada mereka tidak kelihatan sama sekali. Apa yang disebutkan sebagai ni kesan daripada tinggalan manusia itu sendiri, wal'iyadu billah. Di sinilah kita harap peringatan yang Allah sampaikan, walaupun belum lagi cerita tentang kiamat, cerita tentang kiamat tetap akan sampai juga nanti, tapi Allah suruh kita pergi terlebih dahulu untuk melihat akibat sebelum daripada kita melihat akan bicara-bicara yang lain daripadanya. Maka ayat inilah saya rasa kalau kita ambil baliklah Ustaz, untuk nak timbulkan kegurunan hati kita ni,
mudah-mudahan ianya akan memberikan faedah kepada kita selepas daripada kita lihat apa resolusi kita pada hari ini. Resolusi kita pada hari ini yang kita dapat pelajari daripada kupasan ayat-ayat yang terkandung pada muka surat 566 ini tuan-tuan, iaitulah yang pertamanya kita minta kepada diri kita semua untuk teruskan bersujud semasa kita hidup di dunia, tanda kerendahan diri kita kepada Sang Pencipta. Andai kata kita tak memilih yang demikian, kita akan berhadapan dengan larangan Allah kepada umat manusia pada hari kiamat nanti, tak diizinkan untuk mereka bersujud lagi. Na'udzubillah. Yang keduanya, hendaklah kita sentiasa sabar dalam berhadapan dengan ujian dakwah. Kita tahu ujian dakwah dia bukan mudah, kena sabar banyak-banyak dan tidak berpaling meninggalkan medan perjuangan yang sebenar. Dan yang ketiganya tuan-tuan, iaitulah kita kena ambil pelajaran daripada kisah-kisah umat yang terdahulu melalui panduan yang telah pun ditentukan oleh Al-Quran. Kita minta Ustaz Tirmizi bacakan balik awal-awal surah Al-Haqqah ni supaya dapat kita suntikkan peringatan yang sebenar dalam hati kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syams. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, sebelum kita akhiri dengan doa, mari kita baca kembali 3 ayat yang menjadi topik kita pada hari ini. 1 ayat 2 dan ayat 3 surah Al-Haqqah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sempurnalah perkongsian kita pada hari ini. Alhamdulillah tuan-tuan. Maka seperti mana biasa kita nak akhiri majlis yang penuh dengan keberkatannya dengan doa yang mulia insya-Allah daripada doa yang akan dipanjatkan oleh Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang senantiasa tunduk sujud patuh kepadamu ya Allah. Jadikan kami juga ya Allah hamba-hambamu yang senantiasa bergantung sepenuh-penuhnya kepadamu tatkala mana kami diuji dengan bermacam ujian cabaran ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah Taala terima doa kita dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus suburkan hati kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa infakkan harta kita, menyumbang, berwakaf dan sebagainya dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita terus sebarluaskan Al-Quran, untuk kita jadikan anak-anak kita anak-anak jilul Quran, generasi Al-Quran, mengembangkan Al-Quran, baca, faham dan amal insya-Allah Taala. Nak jemput tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, jangan lupa malam ini terus bergabung dengan kita dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi besok. Dan insya-Allah besok kita akan menyambung halaman berikutnya, pasti menarik dalam surah Al-Haqqah ini Ustaz. Insya-Allah taala. Jadi jangan lupa esok untuk terus bersama dengan My Quran Time. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak pada Al-Fadhil Ustaz Syam dan juga semua ibu-ibu ayah sekalian. Berjumpa lagi dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.